kasih Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. 主内，亲爱的弟兄姐妹平安。 Kita bersyukur karena hari ini kita kembali bisa beribadah kepada Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. 我们感谢主，今天可以来崇拜神，也可以聆听神的话语。 Mari kita bersama berdoa. 我们一起低头祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan memelihara kami. 天父，谢谢你，直到今天保守我们。 Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami seperti janjimu. 主，你像你的应许一样，你永不离开我们。 Engkau memelihara kami dan kami menjalani hidup di dalam arahan Tuhan. 谢谢主保守看顾我们，让我们可以在你的命令里面而活。 Kiranya kami bisa berjalan terus bersama dengan Tuhan dan seias kata dengan Tuhan. 我们恳求主保守，让我们可以与主同行。 Biarlah kami hidup taat dan tidak membantah-bantah kepada Tuhan. 帮助我们不反抗你，反而常常顺从你。 Dengan situasi pandemi yang kami sedang alami ini, biarlah kami juga tetap setia dan berjalan dengan Tuhan. 主在疫情当中帮助我们忠心到底。 Berkati pemberitaan firman-Mu agar sungguh memberkati kami semua. 在今天的讲道里面，求主借着道来祝福我们。 Dalam Tuhan Yesus kami mohon. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Sekasih Tuhan, kita akan buka Alkitab dari Matius 6 ayat 26 sampai ayat 29. 我们将翻开圣经，在马太福音的第6章第26节到第29节。 Matius 6, 26 sampai 29. 马太福音第6章26到29节。 Firman Tuhan berkata begini, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu." 你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不继续在仓里，你们的天父尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗？你们那一个能用4律石收束，多加1克呢？何必为一晌忧虑呢？你想野地里的百合花怎么长起来？它也不劳苦，也不纺线。然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的，还不如这花一朵呢。 Saudara kasih Tuhan, kita membaca firman Tuhan yang sangat luar biasa ini. 弟兄姐妹们，这一段经文非常的特别。 Tuhan Yesus mengarahkan saudara ke udara melihat burung-burung yang kecil yang terbang di sana. 主耶稣要我们看蓝天，让我们可以看到飞鸟。 Tuhan mengarahkan kita ke padang rumput untuk bisa melihat bunga bakung yang indah. 主让我们可以看到野地，让我们可以看到百合花。 Mengapa Tuhan Yesus mengarahkan itu? Supaya saudara bisa membuka cakrawala pemikiran dan penglihatan kita. 让我们的思维模式可以打开。 Tuhan mengizinkan saudara hidup dalam satu situasi yang ekosistem, situasi di luar kita yang sangat luar biasa. 主把我们放置在一个非常特别的一个环境里面。 Kita melihat gunung, kita melihat awan, kita melihat langit, melihat sungai, dan seterusnya. 我们看到海，看到河，看到山的时候， Itulah tempat di mana saudara hidup. 我们就看到上帝把我们放在这种环境 Tuhan 里 sudah 面。 menempatkan kita di situ. 主把我们放在这样的环境里面。 Tetapi memang situasi sudah berubah juga. 但是我们现在的时事改变了， Kita mengalami yang disebut dengan pandemi 19 oleh karena ada virus corona. 我们如今处在一个新冠肺炎疫情的当中。 Dan situasi menjadi sangat berubah dan berpengaruh akan seluruh hidup kita. 那时代的时事也改变了我们的生命， Ini adalah sebuah kenyataan. 这就是我们面对的事实。 Saudara-saudara boleh mencari jawaban atas situasi ini. 我们可能在从中想尽办法找到答案， Tetapi mungkin tidak ada satu jawaban yang pasti untuk semuanya. 但是我们也许找不到一个非常明确的答案。 Oleh karena ada teolog-teolog yang mencoba menjawab mengapa Tuhan izinkan kita mengalami pandemi ini. 所以有很多神学家，他们想尽办法来让从圣经里面告诉我们，上帝为什么允许我们处在这样的情况。 Memang mungkin itu adalah lumayan menjawab kepada kita.
那一些可能带给我们一点点的答案， Tetapi kita tahu juga bahwa tidak ada jawaban yang sempurna. 但是我们却知道，从这一些事情却发现没有一个完全的答 Hanya 案， Tuhan yang tahu jawaban yang benar. 因为只有上帝才掌控真正的答案。 Dan ada juga teolog yang kemudian berkata tidak ada jawaban yang sempurna. Itu sebabnya lebih baik kita mendekat kepada Tuhan, kita pasrah kepada Tuhan, kita juga bisa menyampaikan keluhan kita kepada Tuhan. 所以有一个神学家告诉我们说，没有一个完全正确的答案，因此让我们来亲近神，我们依靠神，我们将自己交托给神。 Intinya adalah pandemi ini dengan segala akibatnya adalah satu kenyataan. 总之呢，就是我们面对的疫情是我们生命中的事实。 Kita sadar bahwa itulah situasi yang kita ada sekarang ini. 我们晓得，这就是我们的处境了。 Tetapi yang lebih penting adalah kita tahu bahwa dalam situasi itu kita tetap bisa bertumbuh di dalam Tuhan. 更重要的是，无论在什么样的情况里面，我们总是可以在主里面成长。 Kita masih bisa mengenal Tuhan di tengah-tengah situasi ini. 在这样的情况里面，我们也还可以认识我们的神。 Kita tetap bisa bertumbuh, kita tetap bisa pelayanan, kita tetap bisa melakukan misi kita. 我们仍可以成长，可以来服侍神，也可以去宣教。 Kita mungkin dibatasi ibadah dengan online saja. 我们可能必须用网络来做礼拜。 Semua dilakukan dengan apa adanya, lewat media, lewat Zoom, dan berbagai macam. 我们用 Zoom， 用各种各样媒体的工具，让我们可以服侍神。 Sekali lagi itu tidak membatasi kita. 但是这一切并不限制我们， Kita masih bisa bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan. 我们还可以在主里面更多的认识他，在他里面成长。 Malah ada 3 hal yang menurut saya akan menjadi sesuatu yang luar biasa. 我觉得还有3件事情在我们生命中会显得很特别。 Bahwa yang kita alami adalah apa yang memang sudah dialami juga oleh orang-orang percaya umat Tuhan di sepanjang zaman. 就第一个，我们所面对的是之前信徒所面对过的。 Kalau kita lihat bagaimana orang-orang percaya di zaman dulu juga mengalami situasi di luar mereka yang terus sulit dan tidak gampang. 因为在以前的基督徒的生命当中，他们也面对很不容易的生活环境。 Beritahukan kepada saya di mana saat di mana anak-anak Tuhan itu hidupnya itu seluruh situasinya betul-betul gampang dan luar biasa. 请你们告诉我，在哪一个时代或在哪一个环境里面，基督徒过的一个非常顺畅顺利的生活？ Umat Tuhan juga mengalami pancaroba situasinya. Ada saat mereka dipersulit oleh orang lain, oleh karena bencana alam, oleh karena macam-macam situasi mereka alami. 他们每一个基督徒也处在一个万变的世代里面，可能有天灾，可能也有许许多多的困难。 Jadi yang kita alami hari ini adalah sesuatu yang juga dialami dengan skala yang berbeda oleh umat Tuhan di masa lalu. 所以我们现在所面对的是他们之前我们的在主内的弟兄姐妹之前所面对过的。 Tapi dalam situasi apapun mereka tetap bisa mengalami Tuhan. 但是不论在什么样的情况，他们仍然可以经历到上帝。 Baik mereka itu di Taman Eden, di luar Taman Eden, mereka itu di padang gurun, ataupun dimanapun mereka bisa mengalami Tuhan. 不论是在伊甸园内，或者在伊甸园外面，或者在旷野里面，不论在何处，他们仍然可以经历上帝。 Jadi saya dan saudara berada dalam situasi yang sebenarnya hampir mirip dengan mereka. 所以我们经历的是他们曾经经历过的。 Sekalipun ibadahnya memakai online, kita tetap bisa mengalami akan Tuhan. 虽然我们是用线上的方式来做崇拜，但是我们仍然可以经历到我们的上帝。 Sekalipun ada pandemi di sekeliling kita, kita tetap bisa mengalami Tuhan. 疫情来围绕着我们，那不拦阻我们经历我们的神。 Nah, justru dalam situasi konteks seperti ini yang kedua, bahwa saudara bisa betul-betul mengalami artinya anugerah itu, pertolongan Tuhan itu seperti apa. 其实在第2点，就是在这样的情况里面，我们才真正感受到神对我们生命中的帮助。 Banyak pengalaman-pengalaman paling dekat dengan Tuhan terjadi di situasi-situasi yang tidak gampang. 在很艰难的时刻里面，就是我们最经历神的时刻。 Kita tahu dengan jelas bahwa di perjalanan padang gurun, umat Tuhan mengalami Tuhan lebih lagi. 我们知道他们走在旷野的时候，在那个时候，他们真的经历到神。 Musa menemukan panggilannya di mana? Ketika dia ada di atas gunung, dia menemukan segala sesuatu yang sulit,
tetapi di situ Tuhan hadir dengan dia. 摩西呢，他在旷野里面找到他的答案，在旷野里面，在山上里面，他经历到神。 Kehadiran Tuhan dirasakan dengan luar biasa juga saat orang-orang Israel masuk ke tanah Kanaan ketika berperang begitu banyak musuh. 以色列人要攻迦南地的时候，他们真正感受到神与他们同在。 Justru di dalam pengalaman sulit itulah anugerah Tuhan tetap berjalan dan dialami. 在很不容易的、很艰辛的情况里面，他们就有属灵的经历。 Jadi situasi pandemi yang kita alami itu bisa menjadi sebuah sarana tempat di mana kehadiran anugerah Tuhan tetap kita rasakan. 因此，上帝可以利用我们疫情的情况，使我们可以更多的经历它。 Dan yang ketiga, lewat situasi ini saudara sebenarnya sedang dibentuk menjadi lebih kuat oleh Tuhan. 第三个，上帝要借着这样的情况来塑造我们，让我们可以更刚强。 Setelah masa ini berlalu, kita baru tahu kita terbuat dari apa. 我们过了这个时候，我们才可以发现我们是用什么来塑造的。 Sama seperti seseorang ketika dia itu bertinju baru ketahuan dia sekuat apa. 好像一个人打拳头的时候，就发现他之前的经历，他之前的老练。 Situasi pandemi ini diizinkan Tuhan juga untuk melatih saudara menjadi lebih kuat di dalam iman, lebih tough, lebih sabar. 上帝允许我们经历这样的情况，要熬练我们的信心，让我们更刚强，让我们更忍耐。 Jadi kesimpulannya seperti yang dikatakan oleh Matius 6 itu dikatakan Allah bekerja di dalam segala sesuatu juga untuk kepentingan umatnya. 所以在马太福音第6章那边告诉我们，上帝使万事互相效力，让爱他的人得益处。 Tuhan menyediakan segala sesuatu di sekeliling kita, mengubah segala sesuatu di sekeliling kita ketika saudara sedang dalam kehidupan ini. 在我们的生活当中，上帝要改变我们的构造，使我们爱他的人得益处。 Ada langit biru di atas, ada burung yang terbang sekeliling kita, ada rumput di ladang, ada bunga bakung dan seterusnya. Itulah yang menjadi arena di mana Tuhan tetap mengasihi bekerja atas kita. 我们的上面天上有蓝天，野地里有百合花。上帝把我们放在这样的地方，因为上帝要从这一些当中，在我们生命中来动工。 Jadi tidak ada alasan saudara tidak mengenal Tuhan dan tidak bertumbuh. 因此呢，我们不论怎么样，没有理由我们不在主里面成长，不认识神。 Selanjutnya saya akan sampaikan ada 4 hal di mana Tuhan bekerja dalam hal ini. 接下来我要讲解4点，上帝怎么样动工。 Yang pertama 第一 adalah 点， bahwa saudara itu belajar untuk semakin merasakan pemeliharaan Tuhan. 就是让我们可以更多的经历到、学习到上帝与我们同在。 Siapa di antara kita yang betul-betul dalam situasi ini semakin peka memang Tuhan pelihara kita. 主内弟兄姐妹，你们当中有哪一个人在这样的情况里面，真的更多的敏锐到上帝使我们成长？ Burung-burung yang di udara itu, yang harganya tidak seberapa itu mungkin adalah yang paling mengalami dipelihara oleh Tuhan. 天上飞鸟可能就是最感受到神看顾的一类。 Ada tangan Tuhan yang mereka rasakan, pemeliharaan Tuhan yang mereka rasakan. 有神的大能双手来保守、来照顾他们。 Bunga-bunga di padang itu, yang bunga lili, bunga bakung yang begitu bagus itu yang mengalami Tuhan bekerja di dalam dia. 野地里的各种花，他们真的感受到神在他们里面来工作。 Jadi kalau saya dan saudara tidak belajar mengalami akan berkat dan kehadiran Tuhan, kita tidak lebih baik dari mereka. 所以，如果我们没有学习怎么样去认识神，怎么样去数算神的恩典，我们不比他们好。 Satu kali saya perjalanan pulang dari pelayanan dari Jakarta menuju Bandung. 有一次我服侍完毕以后，从雅加达回万隆， Saya lagi susah hati dan saya naik travel. 那个时候我坐一个接驳车，然后我就觉得心里面很为难。 Saya duduk di jendela, sebelah jendela. 我坐在靠窗户的那一边， Jalanan macet sekali menuju Bandung. 一路上很塞很塞。 Dan ketika ada saat di mana mobil itu berhenti, saya melihat di tepi jalan itu ada semak-semak, ada pohon-pohon. 然后汽车停在一个休息站，我就看到很多树、很多花。 Dan tidak sadar di pohon itu ternyata saya melihat ada sarang burung dan di situ ada burung kecil 2 ekor sedang
di sarangnya. 那在树上面我就看到鸟草，然后在鸟草里面有2只小鸟在里面。 Jadi dalam kesedihan itu saya melihat pemandangan itu. 在我心里很为难的时候，上帝让我可以看到那个事情。 Dan itu mengingatkan saya tiba-tiba. 那个时候突然我被提醒， Mengapa saya tidak seperti burung itu yang tenang, yang bernyanyi? Karena dia hidup begitu bagus dan begitu nyaman. 我为何不效法他们，过一个很平静安稳、可以唱歌、可以歌唱的生活呢？ Saya teringat kepada ayat dari Matius 6 ini. 我就被提醒这一段经文，马太 Bahwa 福音 Tuhan 第6章， begitu peduli bahkan kepada burung-burung kecil itu. 上帝非常在意、非常在乎再小的那个鸟， Saya selalu teringat akan hal ini. 所以我一直常常被提醒这个画面。 Kepekaan kita akan pemeliharaan Tuhan itu sejauh mana? 我们对上帝在我们生命中的保护有没有敏感？有没有敏感？ Di sebelah rumah saya itu ada taman yang besar. 在我家的隔壁有一个很大的花园， Dan tiap hari itu dari pagi itu burung-burung begitu banyak yang bermacam-macam burung itu yang bernyanyi-nyanyi di sana. 那每一天早晨呢，有各种各类的鸟，它们会飞过来唱歌，一起玩。 Mulai siang hari tidak terdengar suara mereka. 但是到了中午的时候，就听不到它们的声 Tapi 音 kalau 了。 sudah mulai sore hari itu mereka baru balik dari mana dan kemudian suara mereka terdengar kembali. 傍晚一到的时候，他们不知道从哪里来，他们到了那个花园里面，我就可以听到他们歌唱的声音。 Lewat itu tiap hari saya selalu diingatkan Tuhan memelihara burung-burung itu. 借着这一些很小的事情，上帝提醒我， Saya bertanya apakah saya peka juga kepada pemeliharaan Tuhan. 那我就在问，我对上帝在我生命中的保护有感觉到敏感吗？ Apakah saya bersyukur kepada Tuhan? 我因为这件事情而向神献上感恩吗？ Yang kedua, kita bisa belajar dalam situasi kita. 那在我们的生活情况里面，我们可以学到第2点， Apakah kita bisa lebih mengasihi Tuhan dan bermurah hati di situasi yang 我 ada 们 ini? 是否可以更多的爱神爱人？ Situasi COVID ini membuat banyak orang sangat susah. 因为这个疫情使很多人过得很不容易。 Kadang-kadang saya tahu ada orang yang sudah tidak lagi menjerit, tidak bisa lagi meminta oleh karena mereka sudah putus asa. 我知道有一些人，因为他们生活中非常大的压力，他们没有办法哀叹，没有办法向神求了。 Semakin saya mendalami apa yang dialami oleh orang-orang ini, saya semakin tahu betapa beratnya yang mereka alami. 我更深入理解他们的状况的时候，我就发现他们的压力非常不容易。 Jadi dalam situasi itu semakin timbullah belas kasihan kita. 因此，在这种状况里面，恳求主帮助我们有更多的怜悯的心。 Dan situasi ini sebenarnya harus juga mengajar saudara-saudara untuk lebih mengasihi orang, mempedulikan orang dalam keadaan ini. 但愿这样的情况更多的来激励我们爱人，活出我们在主里面的爱。 Kita yang menderita tidak berarti bahwa kita hanya mengurus diri kita sendiri. 我们受苦，但是我们不要专注在我们自己。 Tetapi kita yang menderita dalam situasi sekarang juga bisa berbagi dengan orang lain, bahkan kita bertumbuh di dalam kemurahan. 就算受苦，我们还可以跟别人分享。因此，借着这样分享的生活，我们可以一起成长。 Jangan berpikir oleh karena kita bisa ibadahnya hanya lewat online, maka kita tidak bisa mengasihi orang lain. 我们不要以为，因为我们只用线上来崇拜，因此我们顾不到别人。 Di dalam gereja kami, dalam program yang ada, kita membuat program LIA, Love in Action. 我们在我们的教会里面，我们有一个活动，就是活出爱。 Kita berbicara mengenai mengasihi, kita berbicara mengenai aksi untuk melakukan kasih itu. 我们怎么样把爱可以实行出来？ Maka setiap orang bisa belajar untuk mengasihi orang lain, mungkin dengan hal-hal yang sangat kecil dan simpel. 因此，每一个人都有机会来爱别人，即使借着很小的事 Dan 情。 kita bersyukur oleh karena gerakan ini berjalan, meskipun tidak sempurna, tapi dia terus berjalan dengan baik. 我们感谢主，即便这个活动不完全，但是它可以慢慢的漫步进行。 Kita merogoh lebih banyak uang dari saku kita untuk bisa menolong orang yang kekurangan. 我们更甚的掏我们的腰包，使我们有机会爱别人。 Ada orang yang berdagang kita beli karena mereka butuh uang, kita beli dan kita bagikan untuk orang lain.
我们的会友做买卖，我们就买，然后分给别的人。 Maka kita mengatakan ketika kita mengasihi dengan generous, Tuhan juga mengasihi kita dengan generous 因 juga. 为圣经告诉我们说，如果我们慷慨的爱别人的时候，上帝就照样爱我们。 Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi juga sesama kita. 我们不但爱神，我们也是爱人。 Dan Tuhan suka kepada mereka yang memberi dengan sukacita, tidak ada tekanan. 而上帝喜悦那一些以甘心乐意的心来爱别人。 Maka hari ini kita dalam situasi pandemi dan sulit ini, ibadah online, kita tetap bisa bertumbuh di dalam mengasihi. 所以在这样的情况里面，在疫情的情况里面，我们还是在乐捐上，我们还可以成长。 Kita perlu memiliki hati yang lagi lebih bertumbuh di dalam heart to give, hati yang mau memberi. 我们一定要在一个愿意赐给施舍的心来成长。 Jadi setelah berlewatnya akan pandemi ini, mudah-mudahan hati kita sudah bertumbuh lebih luar biasa lagi. 但愿疫情过了以后，我们的心是可以成长更多的。 Yang ketiga, 第三个， kita juga bisa belajar untuk lebih mencukupkan diri. 我们也可以在自我满足的事情上更多的成长。 Rasul Paulus berkata, aku tahu rahasia limpah, aku tahu juga rahasia kekurangan. 使徒保罗告诉我们说：“我知道处在丰富的情况，我也知道处在非常艰难的情况的秘诀。 Tetapi di dalam semuanya aku mencukupkan diri, kata Paulus. 但是在这一切事上，我要自主。 Merasa konten, merasa puas, merasa cukup adalah penting untuk saudara. 我要感觉到自主，我要感觉到我的生命是满足的。这个事情对我们的生命是很重要的。 Di tengah segala kesulitan ini ada orang yang jadi lebih sulit lagi oleh karena feeling discontent. Dia tidak merasa cukup. 在被压迫的生命当中，有的人生活的比应该的更苦，因为他们觉得自己什么都不够。 Dan dia dikejar-kejar oleh rasa tidak cukup itu sampai kemudian dia bisa hancur sendiri. 他也是被这样的感觉被追赶。 Memiliki rasa cukup di tengah situasi pandemi ini menjadi sangat penting. 在这样的情况里面，我们有自主感是一个非常重要的事情。 Kita tahu Tuhan memelihara kita. 我们知道，我们晓得上帝一定会保护我 Kita 们。 berjuang apa yang bisa kita lakukan dengan maksimal. 我们尽力而为， Dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. 我们仍然相信感恩。 Kita mencukupkan diri kita. 我们要自我满足。 Saudara, kata mencukupkan diri itu, konten itu artinya sebuah tindakan aktif. 那它呢被写到的时候，是在一个积极的模式上面， Itu bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba. 不是一个突然间发生的事情。 Itu terjadi oleh karena saudara secara sengaja mencukupkan diri. 我们刻意的使我们自己的生活是足够的。 Dan saudara tahu memang itu tidak gampang dan tidak enak. 我们知道这件事情很不容易，也很不舒服。 Kalau saudara satu kali disuruh masuk ke sebuah lift yang sangat kecil, dan saudara merasa sangat terbatasi. 我们如果坐电梯，然后电梯已经挤满了人，我们一定觉得有一点很不舒服，因为那个地方很小，很有限。 Dan saudara ingin cepat-cepat keluar kepada ruangan yang lebih besar lagi. 我们希望可以赶快离开那个地方，去一个更大的地方。 Tapi bukankah ada saatnya di mana Tuhan mengizinkan kita mengalami itu? 但是有时候上帝会允许我们处在那种情况里面。 Dan itu adalah hal yang baik untuk saudara juga saat itu mulai mengerti Tuhan membatasi, ya kita ikut pembatasan itu. 但是我们一定要学习上帝在我们生命中的安排，因为上帝要限制我们，我们就顺服到底。 Ada saat-saat yang memang kita tidak bisa seperti dulu. 我们在生命中有一些我们不能像过去那么舒畅，过那么舒畅的生活的时刻。 Mencukupkan diri, being content itu adalah membuat saudara tetap bisa bersukacita dalam segala situasi. 我们生命中感到自足，是我们就算很有限，但是我们还感到自足。 Ada orang yang tetap mengkritik dan kesal oleh karena kita hanya bisa beribadah dengan ibadah online atau live streaming. 有很多人因为只能用线上崇拜，批评教会。 Tapi mengingat situasi pembatasan dan izin dan sebagainya, kita memang melakukannya maksimal seperti itu. 但是因为我们也尊重政府的规定，也是看到我们现在的时事，因此我们尽力而为，在有限的情况里面，我们尽力而为。 Dan kita lakukan itu.
我们已经做到了。 Tuhan tidak akan menuntut saya saudara melakukan sesuatu yang di luar batas maksimal yang bisa kita kerjakan. 上帝也不会在我们的能力以外要求我们，过多要求我们。 Kita tidak akan melawan sesuatu yang tidak perlu kita lawan. 我们没有办法抵挡我们不该抵挡的事情。 Kita mengikuti apa yang memang dimungkinkan oleh Tuhan. 我们要顺从上帝允许的旨意。 Dengan demikian kita tetap bisa bertumbuh dengan sukacita dalam pembatasan yang diberikan. 因此，我们仍然有快乐的心来在主的面前成长。 Dan kita tahu bahwa ini sesuatu yang memang harus dilakukan dan kita bisa mensyukuri. 我们知道这是我们该做的，也因此献上感恩。 Yang keempat, kita bisa belajar dalam situasi ini untuk menjadi tough, menjadi tangguh di dalam harapan. 那第四个，我们因为在主里面有盼望，因此我们可以更刚强。 Alkitab mengatakan di dalam 2 Tawarikh bahwa kita itu harus menjadi kuat dan tidak menyerah oleh karena segala yang kita kerjakan itu akan menjadi upah kita. 在历代志下的第15章那边告诉我们说，我们要刚强，不要手软，因为我们所行的必得赏赐。 Jangan menyerah, 不要手软， jadilah kuat. 我们要刚强， Oleh karena apa yang kita kerjakan, kata firman Tuhan, itu akan menjadi upah kita sendiri. 因为圣经告诉我们说，我们所行的必得赏赐。 Situasi yang membatasi sekarang ini adalah sebuah ujian untuk saya saudara. 现在限制我们的情况是一种考验， Situasi itu memang tidak mudah. 我们所面对的不容易， Tetapi itu melatih saya saudara juga untuk menjadi kuat menghadapi semuanya. 但是这个要熬练我们，让我们可以刚强来面对一切。 Di dalam gereja kami membuat sebuah program mengenai pria-pria tangguh. 在我们的教会里面有一个活动叫做刚强的男士。 Oleh karena kami tahu bahwa salah satu yang sangat terkena adalah laki-laki, suami atau kepala rumah tangga. 因为我们知道在这样的情况里面受到很大的打击，就是家庭的主，就是丈夫。 Ada banyak juga yang mungkin mulai mengeluh dan mulai putus asa. 有很多他们已经哀叹，他们可能已经死心了、灰心了。 Perdagangan menjadi sepi, mungkin juga kredit ke bank mesti dibayar, dan seterusnya sangat stressful. 他们的生意很不容易，他们向银行的贷款必须付钱。 Maka ketika kita mendirikan akan rumah tangga, maka tonggaknya harus menjadi kuat. 还有等等的事情。所以，当我们建立一个家庭的时候，家庭的那个竹竿一定要是刚强的。 Semua dalam rumah tangga juga pasti terpengaruh oleh situasi kita, baik juga suami, istri, anak-anak, dan mertua, orang tua dan sebagainya. 因为家庭成员每一个人受到打击，不论是丈夫或妻子、孩子们、婆媳之间的关系也是会受到打击。 Tetapi yang sangat penting juga adalah bagaimana kepala rumah tangga, yaitu para laki-laki suami, bisa tetap tegar. 但是更重要的是，那些男士做家庭自主的丈夫们，他们在任何情况里面刚强起来。 Ini saatnya untuk mereka membuktikan diri mereka di dalam Tuhan, mereka menjadi kuat. 这个就是他们证明他们靠主得力。 Itu sebabnya kami memberikan encouragement, kita menguatkan mereka, menghibur dan supaya mereka menjadi tough menghadapi hidup ini. 所以我们就鼓励他们，我们就安慰他们，我们就以上帝的话来勉励他们，使他们在这样的情况里面刚强起来。 Kekuatan kita bukan dari kita, tapi kekuatan kita dari Tuhan yang mengalir dalam diri kita. 因为我们的能力不靠我们自己，而是我们靠主而得力。 Itulah yang kita ingatkan kepada para pria, kepada para suami. 这个就是我们向他们所传的信息，我们提醒他们， Kita harus memiliki akan kekuatan Tuhan di dalam kita. 我们一定要拥有神在我们心里面，在我们里面的能力， Membuat kita dinamis, kreatif, inovatif, dan bergerak terus. 使我们有活力，使我们可以有创意力，使我们不断的往上冲。 Kita tahu bahwa tidak ada badai yang tidak berlalu. 因为我们知道一切的艰难会过去， Ada saatnya semua akan selesai. 因为这一些事情会过。 Dan di saat itu kita baru mengerti bahwa Tuhan sudah bekerja di dalam kita. 在那个时候，我们才发现，其实上帝接着我们动工， Tidak ada lorong yang tidak ada ujungnya. 没有一个水道是没有尽头的， Kita melewati mungkin masa sulit hari ini. 没有一个水道是没有出路的，因为我们现在可能面对很不容易的时 Tetapi 代， kita akan lewati semuanya. 但是我们一定会经过这一些事情。 Oleh itu sebabnya kita tetap bisa growing, kita tetap bisa tumbuh. 因此呢，在任何情况里面，我们还可以成长。 Ada harapan untuk saya saudara.
我们有盼望， maka kita menjadi tangguh karena ada harapan yang diberikan Tuhan. 因为那个盼望，我们就刚强起来。 Dan ada dua sisi dari harapan. 在盼望里面有2个方面， Yang pertama dia adalah seperti jangkar pada perahu. Kita taruh ke bawah, maka perahu itu tidak kemana-mana. 第一个方面呢，就是我们所泡在海里面的船的那个锚。 Yang kedua harapan adalah seperti sebuah jendela. 第二个方面，盼望就好比一个窗户。 Dan saudara mungkin merasa sumpek sekali, tidak bisa segar. Tetapi ketika jendela dibuka, kita melihat segala sesuatu dan angin segar masuk dalam hidup kita. 我们可能现在感到很郁闷，但是当那个窗户被打开的时候，我们就会感受到非常有新鲜感的风吹过来了。 Maka kita menjadi tangguh dalam Tuhan, kita melihat ke depan kepada harapan-harapan yang Tuhan masih berikan bagi kita. 我们在神里面刚强起来，看到神给我们有新的盼望。 Jadi kesimpulannya kita masih bisa bertumbuh, mengalami Tuhan dan seterusnya dengan sangat luar biasa di situasi kita. 所以弟兄姐妹们，总结就是，不论怎么样的情况，我们还可以在主里面成长。 Ibadah, memakai online, live streaming, it's okay. 我们以线上来崇拜上帝是没有问题的， Oleh karena di dalamnya masih menyediakan begitu banyak kemungkinan di mana Tuhan bekerja bagi kita. 因为就算这样，我们还可以，神还可以借着我们来动工。 Kiranya kita dikuatkan oleh Tuhan dan kita maju terus. 我们恳求主，使我们刚强起来，使我们可以往前冲。 Mari kita berdoa 我 bersama. 们一起低头祷告， Mari kita berdoa. 我们祷告。 Bapa di surga, berkatilah firman-Mu ini. 上帝啊，求你祝福刚刚传讲的话语。 Seperti burung kecil, burung pipit di udara, Engkau mau melihara kami. 主，你照顾了天上的飞鸟，你也要照顾我们。 Engkau ada dalam kehidupan kami. 主，你与我们每一个人同在。 Engkau ada dalam pembatasan yang kami alami oleh karena pandemi ini. 我们生活中很多的限制，但是你也在那边。 Terima kasih Engkau sudah menopang kami sampai hari ini. 主，谢谢你不断的来扶持我们。 Bahwa biarlah dalam semuanya kami mengalami pembelajaran dari Tuhan. 但愿在这一切上面，我们更多的经历神， Lebih belajar tentang pemeliharaan Tuhan. 我们明白神照顾我们， Lebih belajar mengasihi dengan kemurahan 我 hati. 们学习以慈人的心来爱别人， Belajar mencukupkan diri. 我们感到自足， Belajar menjadi tangguh dalam pengharapan. 我们在盼望里面刚强起来。 Berkati setiap pribadi kami. 主啊，求你祝福每一个人， Berkati setiap keluarga. 祝福每一个家庭， Berkati setiap usaha pekerjaan. 祝福每一个生活、每一个工作。 Berkatilah kesehatan kami, keluarga kami masing-masing. 主，求你祝福我们的身体健康，我们家 Bahkan 人的健 berkatilah 康。 pelayanan dan misi yang kami kerjakan. 求你祝福教会里面的服侍，教会里面的宣教工 Kiranya segala 作。 hormat kemuliaan bagi Tuhan. 愿一切尊贵荣耀归给主。 Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。